Okey, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hujan telah berhenti di Cyberjaya ni. Okey, sangat-sangat lebat. Okey, mari ikut saya bawa vlog. Start enjin, pakai tali pinang keledar. Dan berhati-hati di jalan raya. Oh, nampak tak guruh? Buka sedikit penghawa dingin. Okey. Jadi apa yang saya nak borak ni ialah etika sewaktu track day. Sebab saya baru borak dengan cikgu saya, Rashid Ramlan. Dia memberi ceramah kat grup WhatsApp saya tentang etika waktu track day ni. Dia menceritakan pada sesi 2 kemarin track day MSF ada satu kereta total loss Toyota GT86 total loss. Toyota GT86 tu kat Malaysia harga market berapa? RM200,000 total loss. Dan tak silap saya mengikut penceritaan rakan saya, dia berlanggar di sewaktu masuk ke T4 ataupun turn 4 di Sepang tu, berlanggar dengan Proton Putra yang saya syak. Proton Putra pada hari itu satu je yang warna biru muda. Ada dalam video saya sebelum ni. Berlanggar di T4, tapi sampai hari ni tak dapatlah nak tengok video dia. Tapi berdasarkan penceritaan, total loss RM200,000 burn macam tu je. RM200,000 bukan sikit tau, banyak. Dan satu lagi ialah ada kereta mengalami kerosakan. Dia buat U-turn masuk pit. Nanti silap saya, nanti saya tanya dengan cikgu saya. Rasanya Renault lah. Rasanya Renault lah kan kereta tu. Jadi benda jadi masa track day macam mana boleh kemalangan? Track day ialah patutnya satu tempat yang orang give and take. Dia bukannya bukannya event berlumba pun. Dia adalah track day di mana semua peserta dalam kategori masih belajar lagi. Sebab tu nama dia track day. Kalau perlumbaan dipanggil race day. Kalau time attack dipanggil time attack day. Kenapa time track day ni wujud boleh ada kemalangan? Jadi mungkinlah saya boleh kupas sedikit demi sedikit. Satu ialah kurang kesedaran. Peserta tak tahu apa benda tu event track day. Walaupun masuk briefing, tapi dia tak dapat tangkap apa yang cuba disampaikan oleh Marshal sewaktu safety briefing. Dia dah fikir kereta aku dah prep, aku nak clock 2 minit 30. Dia tunggu je nak pakai gelang, nak pecut selaju yang boleh. Sebab dah bayar mahal kan, RM400 untuk 2 jam. Boom, berlanggar. Tak silap saya, dua-dua berebut nak masuk kat T4 tu lah, sebelum masuk T4 tu kan. Tapi saya kena jumpalah orangnya, saksi kejadian, baru saya boleh confirmkan macam mana pelanggaran itu boleh berlaku. Tapi sebenarnya dalam track day, kalau ikut logik lah kan, kita semua baru nak belajar, baru nak conquer perasaan takut. Maksudnya yang laju-laju tu sepatutnya kena give and take lah. Nampak kereta slow tu bukannya kereta slow tu ayam untuk dipancung-pancung macam tu. Sebab benda ni berlaku bila ada satu skyline hitam. Ni kereta rakan saya, Iswara, dan dia tengah memotong sound lagi. Dan kat tengah-tengah ni ada ruang kecil je. Nissan Skyline ni tak puas hati, tak ada ruang kiri kan, dia masuk tengah dia. Dan menyebabkan rakan saya ni terkejut dan ke kanan untuk mengelakkan kemalangan. Jadi pada saya kat situ ego lah. Ego di mana aku bawa Skyline lah, yang lain-lain ni semua not worthy of me. Hanya Skyline saja boleh
layak untuk track day ni. Maknanya orang lain yang bayar 400 sama macam dia pun dia unworthy sebab kita dia bayar laju lah. So habis event tu kawan saya punya sumpah seranah terkejut sebab terkejut lah sebab tindakan skala tersebut. Jadi macam kemarin seorang rakan saya juga baru first time main track day, baru nak conquer perasaan takut tu, dipancung dengan bahaya oleh Porsche. Jadi mungkin driver Porsche tu memang dah veteran, jadi dia mungkin nak buat time attack lah kan, nak buat clock berapa laju dia boleh buat. Itulah masalahnya kalau kita masuk track day ni, bukannya kita nak clock timing. Sebab itulah saya suruh download, dalam video saya sebelum ni, download satu app, mobile app, apa nama dia, Race Chrono. Dalam Race Chrono tu kita boleh ambil optimal sector, tak perlu ambil personal best time pun. Macam kita saya ni, optimal sector dia, optimal speed dia ada 4 sektor ke 3 sektor kita sempangkan, 3 tu salah saya, 2 minit 53. So saya tahu capability kita ni ialah 2 minit 53. Guna app tu yang nama Race Chrono. Tak perlu kita nak target. Okay, katakan dekat sektor 1, 2, 3 dah kita sempang, 1, 2 dah cantik, dah hijau lah kan, dah green kan. Green tu maksudnya time tu optimal lah, ataupun better time lah. Lepas tu tiba satu kita slow. Lepas tu apa tu, mulalah cari macam mana aku nak potong kereta sungai supaya timing aku cantik. Itu yang membahayakan sebenarnya dalam lintas sepang. Kalau anda tak setujulah. Tapi itulah pada saya, track day bukannya event untuk kita clock time. Kalau betul-betul jalan clear, tak apa. Ini kalau katakan kita keluar dengan 7 biji kereta, lepas tu masa safety briefing ada ramai angkat tangan first time. Kita pun dulu pernah first time kan, saya pun pernah first time. Tapi masa saya first time dulu, walaupun dengan geng-geng Ferrari semua, dia orang respect saya punya line. Dia bagi saya ruang, dia slow kat belakang Ferrari, bagi saya line. Okay, baru dia potong kat street. Padahal dia boleh panjang saya kalau dia nak. Di Ferrari tu, laju lah tu. Dan driven by veteran track days lah, masa 2010 tentu kan. So saya terkejut. Apa tu, maknanya saya tak perlu nak takut pun sebenarnya. Tak perlu nak takut. Masa tu saya baru lagi nak mengelilingi lintas Sepang kan. Mula-mula track Batu Tiga, memanglah saya selalu turun. Lepas tu tutup, dirobohkan. Lama betul saya bersara daripada kegiatan track day ni, kegiatan. Lepas tu ada bajet lebih sikit, saya dah turun lah track day lintas Sepang. Main turun je dengan MSF lah. Macam tu kedai saya mula kedai Edian, time tu lah. Punya lah lama MSF ni, 2008-2009 dulu kan. Saya hanya turun track day sahaja hinggalah ke hari ni, setia dengan MSF. Kalau MSF tu ada peluang, saya masuk je. Tapi itulah dia kan, agak malang MSF yang last week 13 Mac 2021 ada kemalangan yang melibatkan Toyota GT86 dan Proton Putra track total loss. Tak tahu mana, saya tak tahu yang mana satu total loss, tapi mungkin yang GT86 itu total loss. Itulah dia. Sepatutnya benda tu tak berlaku. Sebab dalam track day, benda yang pertama ialah safety kita dan safety orang lain. Kita mengambil move yang tidak terlalu berisiko. Jadi macam mana kita nak tahu move kita tak berisiko? Kalau saya suruh pergi kelas, anda cakap buat apa pergi kelas, tengok YouTube je lah kan. Dekat sini anda salah. Sebab itulah saya suggest, pergilah kelas, siapa-siapa kelas. Dan kalau saya suggest dengan Google saja, SSAD. Kita kena buang ego kita. Kita rasa kita boleh buat laju dekat Selekor, boleh buat laju dekat jalan raya kan. Jadi dalam kepala otak kita fikir, asal pula aku boleh bawa laju dekat jalan raya tapi tak boleh bawa land track, buat apa aku nak pergi bayar-bayar kat kelas? Itulah masalahnya. Dekat kelas bukannya cikgu tu mengajar kita untuk jadi lagi laju. Sebenarnya dalam kelas mengajar kita bagaimana nak jadi selamat. Kenapalah traffic jam? What happened? Ada apa ke depan tu? Bagaimana nak berlumba dengan selamat sebenarnya? Kita tahu, kita macam saya saya lagi rela membawa kereta yang perlahan, yang saya confident untuk mengawalnya,
100% daripada saya diberi peluang untuk bawa kereta yang saya tak tahu dia punya kelajuan berapa, dia punya speed macam mana. Tapi saya tak yakin dengan kelajuan nak mengawal bukan membawa, mengawal pada kelajuan 100 pada kontrol pada 100% total control. Contohnya lah, saya boleh kawal, kalau diberi peluang saya bawa kancil standard 660, saya boleh maksimiskan potential dia untuk maksimiskan timing kalau tersepat dengan kancil 660. Saya yakin memang saya boleh bawa kancil ni sebab saya dah ada seat time dengan kancil ni almost lama lah kan. Lepas tu tiba-tiba disuruh bawa Nissan Skyline GTR. Dalam hati seronok lah dapat peluang bawa Skyline, tapi nak bawa ke dengan tak ada seat time, nak lenjat ke pada kelajuan 100%. So contohnya lah saya bawa, okey lah aku bawa Nissan Skyline. Lewat dia terpusing. Sebab saya, mistake pertama, saya underestimate power Godzilla ni. Terpusing sebab saya tak faham karakter dia. Kita lihat AWD. Lepas tu weight transfer tak betul. Grip tayar tak panas, ada lenjan. Keluar pit nak bagi bunyi power kan, prom. Masuk T1 dia berpusing. Lepas tu time tu pula saya nak tunjuk ego, matikan traction control. Matikanlah traction control, pump off. Tak payah, semua ABS memang tak payah. Ego menguasai fikiran. T1 terpusing, T2 terpusing, T3 terpusing. Lepas tu masuk pit, salahkan kita tak set up betul lah. Takkanlah aku bawa tak terpusing kan. Itulah saya yang ego lah kan. Contoh lah kan, aku bawa kancil okey je. Jadi kat mana dia punya kesilapan saya kat situ? Ego. Nak sangat buat timing. Sebab tu saya suruh download app tu, Race Chrono. Ingat Race Chrono. Dalam tu on GPS, dapat GPS, pilih letak sepang, start, simpan dalam glove, dah 2 jam dalam tu. Ego belakang cerita, kita race dengan selamat. Bukan race pun, track day je. Jadi kita scope kita adalah track day, bukannya time attack, bukannya race day pun. Track day kat sini. Daripada street racer nak masuk track kat sini, kita kat sini. Ni street racer, sini track day, sini track race day. Kat sini anda kena ambil lesen lah semua lah. Ini tak ada lesen, bayar fee je, sewa track dengan 70 kereta. Ada ke first masuk track day ala kelok laju, target nak timing tu belakang cerita. Sebab itulah saya agak kesal bila orang ajak track day ni, dia suruh tanya timing, kau dapat set berapa. Itulah masalahnya. Saya daripada tahun 2010 tak pernah set timing. Saya tergerak ambil timing sebab rakan lumba saya daripada Johor, Abang Azrael terus ambil timing. Okeylah, saya turutlah kendak letak timing dalam set dalam phone. Okeylah, dapat 253. Dah itu je lah. Maknanya saya tak pernah fokus untuk timing. Saya fokus untuk priority saya selamat dalam track day. Kalau tengok video-video saya dalam ni, mostly ialah battle yang selamat. Ada sekali itulah saya terlock brake, hampir melanggar protosaga. Itu pun silap saya lah. Nasib baik saya brake awal, sebab saya tak nampak kan malam tu. Tayar pula botak. Bukan botak lah, botak kat dalam tu, overheat. Dia panggil overheat. So bila tayar overheat, tak ada grip. So itu dah kita bercerita pasal etika track day ni. Luangkan sedikit, bukan mahal sangat pun masuk kelas track day. Satu kelas track day khas untuk track day saja. Macam saya, bukan saya promote SSAD pun, tapi saya rasa jika anda lebih bersedia masuk knowledge, saya lagi yakin dengan anda untuk side by side dalam track day daripada anda yang dengan egonya, kereta dah siap prep, dah habis 50,000 kat bengkel, tapi anda zero, tak masuk kelas otak, tak pernahnya nak bertanya, tak pernah ada ada history membawa dalam track. Orang macam mana saya akan saya lari kan cepat, lari ke saya break ke. Tu kan katakan saya kenal anda, Mamat ni dah masuk kelas, dah nampak video dia bawa kereta macam mana. So at least ada knowledge kat situ. Saya increasekan trust factor tinggi sikit. So katakan dia seorang agresif, setiap corner dia guna semua lain. Okeylah, saya faham Mamat ni dia jenis suka sliding. Biarlah dia sliding ke kiri, aku ambil dalam. Macam tu lah. Jadi benda ni memang dia racecraft. Benda ni
salah satu kita nak dapatkan racecraft ni, sebab itulah saya tiap-tiap malam kalau anda tengok, kadang-kadang nampak je lah notification daripada Facebook saya kan, YouTube saya, live berlumba bersama community sim race. Nampak macam main game, tapi itulah sebenarnya di mana saya berlatih racecraft. Sebab semua orang yang saya berlumba online tu sebenarnya manusia dan semuanya kaki trade day. Jalan teruk ni, cuba bayangkan dengan jalan basah. Jadi anda nak turun trade day, kalau tak turun rugi, dah bayar 400 kan. Kalau apa turun anda takut pula. Jadi sebab itulah saya nak setkan dalam kepala otak bila turun trade day ni, perkara pertama ialah safety. Kereta mahal, kos mahal. So bayangkan anda pergi trade day bawa Mercedes AMG 45, balik naik Grab. Kereta mana bang? Isteri tanya, total loss, accident. Lepas tu dah, sampai situlah anda punya adventure ke trade day. Sebab pergi masuk trade day tanpa persediaan. Anda kena beruntung zaman 2021 ni kita ada simulator. Kita ada perisian simulator yang menggunakan lintas sepak, dan kita ada cikgu-cikgu yang berpengalaman untuk mengajar anda etika dan pemanduan dalam trade day menggunakan simulator dahulu sebelum turun ke lintas. Ya, macam mana anda, apa tu, yang mana anda nak? Anda nak turun trade day dengan persediaan yang tinggi, ataupun anda turun trade day dengan ego anda? Tu yang masalahnya ni. Saya nak bercerita bila sebut pergi training je, susah saya nak yakinkan semua orang ni. Macam saya turun trade day, kereta ni saya sentiasa perhatikan dia punya suhu radiator, sebab saya takut ini pecah. Timing belakang cerita, dan saya mesti pastikan tayar saya pada keadaan optimal. Bunga bagai dalam tu cantik, pressure cantik. Saya set pergi selamat, balik pun selamat. Saya bukan ada kru pun, saya nak checkkan. Saya memang solo, pergi solo, balik solo. Besok kereta yang sama nak pakai pergi kerja. Cuba berfikiran macam tu. Sebab level kita masih lagi level trade day, bukannya level aku pro racer. Datang ke pit, ada kru datang, siap-siap semua, dah tune kereta, okay drive. Kita bukan level tu. Kita bukan. Yang tu kalau nak tengok level macam tu, anda tengok dekat Netflix, F1 Road to Survive. Lepas tu kalau nak set timing, minyak set rendah. Kejap lagi minyak habis, nak keluar isi Petronas kat depan lita tu, masuk dah tutup dah, red flag kan, takkan rugi. Kalau turun trade day pada saya kat sini lah minyak saya penuh 3/4. Kenapa depan tu ada jam? Ada polis ni, ada kemalangan ke? Mari kita siasat. Macam ada kemalangan. Sebab saya tak masuk, ada motor. Kalau ada kemalangan, saya akan berhenti dan ambil shoot video daripada jarak yang selamat. Hujan kan. Jadi bersambung balik tadi, celoteh saya tentang trade day. 70 biji kereta, dan kemungkinan ada 5 atau 4 kereta yang skill lebih kurang sama dengan anda, dan anda berlumba dengan keadaan macam ni tapi kelajuan tinggi. Jadi macam mana nak selamat? Pada saya, sebab anda sebut trade day, kalau anda yakin dengan driver depan ni, anda faham atau pada rakan anda, tak apalah, boleh follow dapat. Cuba yang anda tak kenal dia, okey, dan tak kenal dia, anda tak tahu history dia bawa macam mana, tiba-tiba anda follow rapat. Lepas tu anda side by side dengan dia kat Selekor, dia pending, tiba-tiba dia snap oversteer kereta kena kereta anda, saya masuk gaung. Jadi kat situ lah. Tapi bercerita benda ni dekat dengan orang yang tak nak dengar cakap, susah. Sebab ego tu, dia punya, dia muka okey, dalam hati dia ego, dia punya ego tu tinggi. Apa aku nak dengar cakap Azril ni, mahal lah kan. Macam tu lah. Nak dengar sudah. Tapi pada saya
trade day ialah satu event yang selamat. Kita tak nak ada total loss kereta, kita tak nak ada kehilangan nyawa. Itu paling penting. Pergi trade day, cakap juri balik bawa yang datang jenazah, kan tak nak macam tu. Trade day ialah satu aktiviti yang sehat, berlumba dan lintas untuk mengelakkan peminat-peminat lumba kereta ni race atas jalan raya. Tu sebenarnya dia punya goal asal dia. Kos pun tak adalah tinggi sangat. Janganlah expect masuk trade day bawa RM100. Aduh, tak logik lah kan. Dia kena ingat, kita masuk trade day, kita ada sewaan dengan lintas Sepang, kita ada sewaan marshal, kita ada ambulans, kita ada safety briefing, kita ada tukang marshal yang duduk kat setiap selekor nak kibar bendera. Jadi so fikirkan semua tu kos. Kita ada tow truck nak tarik anda bayar RM400 tu dah siap dengan kos tow truck lah tu kalau masuk pasir. Tapi seboleh-bolehnya janganlah jadi punca red flag ataupun yellow flag kan. Kita nak maksimalkan time kita dalam trade day. Pada saya, kalau anda baru beli kereta dan baru beli kereta untuk trade day lah, baru beli EG ke EK ke Honda Mayat ke kan, kereta cuci tangan dah ready untuk trade day, compound 2 minit 45. Tapi itu driver asal kita tu, adakah anda mampu untuk handle kita tu? Jadi sebab tu saya suggest membiasakan diri membawa trade day, bawa kereta standard je lah. Kalau katakan anda target nak beli Honda EG, jadi target bawa lah Myvi dulu ke dalam trade day. Berasa pada kereta slow, perangai kereta front wheel drive, oh macam ni, torque oversteer. Jadi bila anda membawa kereta yang laju seperti Honda, jadi anda tahu macam mana nak layan dia punya perangai dia. Kalau spin, biasa kalau front wheel drive tekan minyak kan, bagi dia tegak balik. Berbeza dengan rear wheel drive, kena off throttle nak bagi dia correction. Itu saya belum cerita lagi sitting position, hand position, eye coordination, nak tengok mana kat mata dia, nak tengok apa sebenarnya. Develop confident membawa kereta seorang diri tanpa bawa kawan kat sebelah anda, kereta dan pelumba-pelumba lain. Saya tak panggil pelumba lah, saya panggil peserta. Perlumbaan tu lain, ni peserta. Kereta saya dah siap belum? Belum siap lagi. Volvo track car saya kat situ. Jam pukul 7 dah, hujan. Okay. Jadi itulah dia celoteh saya hari ni mengenai etika seorang pemandu trade day. Apa yang nak kena buat, apa yang nak kena set kat mindset tu apa. Memanglah semua orang nak timing. Oh, aku kena juga buat timing. Tapi kena fikir, semasa anda buat timing tu, adakah anda boleh menjamin keselamatan anda dan juga keselamatan peserta lain? Itu je yang saya nak tanyakan sebelum anda fikir nak buat timing. Adakah anda boleh mengawal kenderaan anda 100% kalau katakan dia understeer, oversteer? Mampukah anda untuk mengawal dia supaya dia tak membahayakan orang lain? Kalau berlaku peristiwa tersebut lah kan. Tak boleh nak belanja hari ni sebab trafik agak sibuk. Sangat-sangat berbahaya untuk saya tarik. Orang pun tengah bawa laju nak balik kerja, nak balik rumah cepat. Jadi adakah video saya ni menakutkan anda untuk turun trade day? Pada saya taklah, sebab bila saya sebut macam ni, semua orang yang lihat video saya akan set, insyaAllah lah kan. Safety adalah perkara pertama. Bukannya tunjuk ego, timing berapa laju aku boleh clock dengan kereta ni. Timing tu buat kemudian. Anda letak video, okay, agak-agak lap ni berapa dapat timing. Dah, itu je lah. Bukannya kita label nak sungguh-sungguh buat timing time trade day.
Kalau nak buat timing, ada event khas dia yang ada transponder tu. Tu tak apa. Yang tu selepas anda kena melabur lebih sikit untuk sewa transponder. Setakat timing pakai handphone, orang tak respect tau. Dia nak timing, anda keluar surat tu, official transponder punya apa ni, result. Tu baru orang percaya. Kalau pakai handphone, orang tak percaya. So anda target trade day, practice untuk untuk buat timing satu hari nanti dekat event yang lain, bukan event trade day. Tepus yang round dulu. Sejuk keluar ni. Sambil saya tengah mencuci buang karat ni, sekali lah kita. Dia sebenarnya bukan perlu tarik macam masa, asalkan dia running, kereta engine rotary ni kena running lama sikit. So bila dia panas, karat tu akan keluar, tertanggal daripada body, dia bercampur dengan air radiator. So time ni lah saya nak buat dia bercampur dengan air radiator supaya saya senang flush nanti. Sekejap lagi saya nak flush. Bahaya yang motor ni tak ada nombor plate kat belakang. Depan bunyi, itulah dia karakter Mazda RX dengan brake besar. Brake berbunyi bukan sebab brake pad dah habis, memang tu sifat dia. Tapi sebelum pergi turun trade day, pergi kat mekanik, ada check brake pad. Benda tu paling penting. Itulah seronok dia pakai rotary ni. Tak laju tapi dia punya package getaran, package RPM tu naik, bunyi rotary tu berpusing, gegaran kat steering. Aduh, susah saya nak explain benda ni. Dia tak boleh diceritakan, dia kena rasa macam ni kan. Saya berani jamin lah, siapa yang menjual rotary ni, dia mesti nak cari balik kereta rotary sebab dia akan rindu benda ni. Jadi dalam trade day seperti juga kita bawa dekat jalan raya biasa kan, kita akan utamakan keselamatan orang lain dan diri kita. Macam pakcik ni, dia bawa slow. Perlu ke saya baik-baik dengan dia? Mestilah dia terkejut kan. Dalam trade day pun sama juga. Jumpa orang kita slow tu, janganlah potong rapat dengan dia. Bagilah dia ruang bernafas sikit, clearkan corner dengan tanpa dia rasa takut potong kat straight ke. Aduh, kesian saya tengok kawan-kawan saya merintih kat dalam WhatsApp group ni. Okey, terima kasih bersama dengan saya, menemankan saya daripada saya berjaya ke Kota Warisan. Saya akan tamatkan dengan Assalamualaikum dan salam sejahtera.